mengumumkan ketibaan Yang Berbahagia Tuan Haji Rozaini bin Ahmad, Pengarah Pendidikan Kedah, dengan diiringi barisan kepimpinan tertinggi jabatan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sallallahu alaihi wasallam. Dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Tuan Haji Rozaini bin Ahmad, Pengarah Pendidikan Kedah Darul Aman. Yang berusaha Tuan Haji Ismail bin Osman, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD. Yang berusaha Encik Sabri bin Osman, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Buring, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman. Tuan-tuan Ketua Penolong Pengarah Kanan, tuan-tuan Ketua Penolong Pengarah, tuan-tuan Pegawai Pendidikan Daerah, tuan-tuan dan puan-puan Pegawai-pegawai kanan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman, div-div jemputan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan warga Dewan yang menjayakan Perhimpunan Bulanan Peringkat Jabatan Pendidikan Negeri bagi bulan November tahun 2022. Bagi pihak hostia pelaksana perhimpunan pada kali ini, dengan ini mengucapkan jutaan terima kasih kerana memberi keutamaan serta mengizal serta komitmen kita semua di dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan. Ucapan jutaan terima kasih ini juga khas dituju kalian hadir bagi menyerikan perhimpunan kita pada kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan warga Dewan yang dihormati sekalian, bagi memberkati perhimpunan kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita menandatangan mengaminkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya padamu sahaja ya Allah kami panjatkan kesyukuran atas segala rahmat dan kurniaan daripadamu. Bersempena dengan majlis perhimpunan pada pagi ini, kami mohon petunjukmu ya Allah. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Cenderamata Persaraan Pegawai. Dipersilakan Cikgu Siti Ramlah binti Ishak. Guru Besar SK Siong yang mula bersara pada 1 November 2022. Berikutnya, Cikgu Muhammad Nawawi bin Hamid, Guru Besar SK Seberang Perak, tarikh bersara 2 November 2022.
Berikutnya, Cikgu Mat Kamaluddin bin Mak Akhir, Guru Besar SK Batu Pekaka yang bersara mulai 7 November 2022. Berikutnya dipersilakan Cikgu Uta Kumari, anak perempuan jaga Nazin, Guru Besar SJKT Ladang Bukit Bertajam, tarikh bersara 13 November 2022. Berikutnya dipersilakan Cikgu Rahimah binti Husin, Guru Besar SK Dataran Muda, tarikh bersara mulai 25 November 2022. Berikutnya dipersilakan Cikgu Taufik Rosdi bin Muhammad Yaakob, Guru Besar SK Binjal, yang akan bersara mulai 29 November 2022. Bagi pihak seluruh warga pendidik mengucapkan selamat bersara dan semoga hidup tuan-puan dirahmati Allah. Seterusnya, penyampaian anugerah dan penghargaan atas pencapaian dan kejayaan. Dijemput Cikgu Kumaresen anak lelaki Munyandi dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Merbuk Sungai Petani untuk menerima hadiah cek bernilai RM5,000, plak dan sijil penghargaan atas pencapaian Top 5 Malaysia Teacher Prize tahun 2022, anjuran pemimpin GSL, YTL Foundation dan Global Teacher Prize. Seterusnya, pada 11 dan 12 November 2022, SPP JPN Selangor bersama Lembaga Peperiksaan dan Majlis Peperiksaan Malaysia buat julung-julung kalinya telah menganjurkan kejohanan sukan antara SPP peringkat kebangsaan. 3 acara telah dipertandingkan, iaitu bowling, badminton dan pingpong. SPP Kedah telah menghantar wakil seramai 12 orang. Pasukan bowling SPP JPN Kedah telah berjaya mendapat tempat keempat. Dipersilakan Cikgu Abdullah bin Mat Taib sebagai pengurus pasukan untuk menerima hadiah berupa trofi dan sijil penyertaan. Seterusnya dijemput Cikgu Rosli Syam bin Saad dan Cikgu Mahfuzah binti Mahmud dari Kolej Tingkatan 6 Sultan Salahuddin Al-Ustaz untuk menerima hadiah cek bernilai RM2,000, plak serta sijil penyertaan atas pencapaian emas anugerah penarafan Laman Minda Sihat peringkat kebangsaan bagi kategori sekolah menengah.
Seterusnya dijemput Cikgu Haji Mustafa bin Kasman, Cikgu Nurlilawati binti Ahmad dan Cikgu Nurhayati binti Abdul Hamid dari SK Tembak Baling untuk menerima hadiah cek bernilai RM500, plat serta sijil penyertaan atas pencapaian Gangsa Anugerah Penarafan Laman Minda Sihat peringkat kebangsaan kategori sekolah rendah. Seterusnya untuk anugerah atas pencapaian Johan reka bentuk grafik menengah rendah peringkat kebangsaan bagi kategori sekolah menengah dijemput Cikgu Haji Osman bin Omar dari sekolah SMK Ibrahim untuk menerima hadiah cek, plat dan sijil penyertaan. Dijemput Cikgu Mani Megala Palanisani, iaitu guru pembimbing untuk SMK Ibrahim. Untuk anugerah yang terakhir, Naib Johan Amalan Baik 4 Fokus Kaunseling Peringkat Kebangsaan bagi kategori sekolah rendah menerima plat dan sijil penyertaan dijemput Cikgu Marina binti Masdar dan Cikgu Naimah binti Makludin dari SK Rambung Pulai, Bali. Tahniah dan syabas diucapkan pada penerima anugerah. Majlis merekamkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Ruzaini Ahmad dan Tuan Haji Turin Ahmad di atas penyampaian anugerah sebentar tadi. Pentaksiran bilik darjah, pentaksiran berasaskan sekolah. Pentaksiran berasaskan sekolah PBS merupakan apakah itu PBD? Pentaksiran bilik darjah PBD dilaksanakan secara berterusan semasa PDP bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan penguasaan murid. PBD juga melibatkan proses menganalisis maklumat, membuat sumatif dilaksanakan setelah sesuatu topik atau kelompok standar kandungan atau standar pembelajaran selesai diajar. Pelaksanaan PBD.
Guru mentaksir murid dengan 3 cara, yaitu pemerhatian, lisan, dan bertulis. Kaedah guru juga boleh mentaksir penguasaan kemahiran dan sikap murid. Guru memerhati aktiviti murid dan mentaksir dengan membuat catatan ringkas atau menggunakan senarai semak atau skala kadar atau rekod berterusan. Yang berusaha, Tuan Haji Turin bin Ahmad, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pentaksiran dan Peperiksaan, selaku pengurusi Urustia Perhimpunan pada kali ini untuk tampil menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Terima kasih Cikgu Asnani dan Saudara Azrin selaku pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang berusaha yang kita kasih Tuan Haji Rozaini bin Ahmad, Pengarah Pendidikan Negeri Kedah. Yang berusaha Tuan Haji Ismail bin Osman, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD. Tuan Haji Ahmad Syukri Syafi'i, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran. Tuan Sabri bin Osman, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengembangan Murid. Cik Sa'dun bin Nayan, mewakili Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah. Sahabat-sahabat, ketua-ketua penolong pengarah dan ketua pengarah kanan dan ketua pengarah, tuan-tuan KPPD, tuan-tuan pengetua, tuan-tuan guru besar, tuan-tuan penerima anugerah yang dinaikkan, khususnya para pesara dan bakal pesara, tuan-tuan pegawai daripada JPN dan PPD, Urustia warga sektor pentaksiran peperiksaan dan warga sektor yang membantu, seterusnya guru-guru sidang warga dewan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana pada pagi ini kita dikurniakan rezeki dan jodoh untuk bersua muka bertentang mata untuk majlis ilmu perhimpunan rasmi bulanan untuk bulan November pada kali ini. Alhamdulillah, pada bulan ini sektor pentaksiran peperiksaan sebagai urustia ataupun tuan rumah. Jadi dengan restu dan izin Tuan Pengarah, tajuk ucapan saya pada pagi ini mudah saja. Kita back to basic, ABC dan PBS. Tayangan video sebentar tadi, walaupun cerita lama, sebenarnya cerita lama yang belum selesai, yang masih perlu kita memberi makna. Bukan sahaja sektor pembelajaran, bukan sahaja sektor pentaksiran dan peperiksaan, tetapi semua kita yang berada dalam dewan ini. Pilih-pilih tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Pilih-pilih tempat menjadi, pertama elok, kedua pandai. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pada pagi ini dengan izin Tuan Pengarah juga mungkin mengambil masa dalam sekitar 20 minit begitu, sebab hari pun masih awal, nak membicarakan sesuatu yang sangat penting dalam urusan kerja buat kita, yang sebenarnya dia berkait rapat dengan musim sekarang ni, musim bola sepak Piala Dunia, musim pemilihan pemimpin, yang semuanya menuntut kepada memerlukan individu-individu yang baik dan memberi manfaat kepada orang lain. Menjadi orang baik ni
sepanjang ingatan saya lah, berpuluh mungkin beratus kali saya mendengar ucapan Tuan Pengarah. Setiap kali ucapan dia tidak pernah ketinggalan menyebut jadilah orang yang baik, sebagaimana baiknya Tuan Pengarah kita. Ini bukannya nak membodik Tuan, tapi ini hakikat. Dan inilah sebenarnya perkara yang jadi teras dalam kerja buat kita sebagai murabbi, sebagai pendidik. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, kerja kita ni sebenarnya tidak wujud kalau tidak ada murid. Tidak ada murid. Ada banyak pekerjaan yang dia wujudkan dulu pejabat, dia hire staff, baru dia cari pelanggan, dia buat promosi. Kerja kita ni ada murid, baru kita dilantik. Bahkan ada kadang-kadang yang murid ramai, cikgunya tidak cukup, tidak ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk mendidik murid ni ialah manusia. Manusia yang dia punya hati, punya perasaan, yang tidak ada istilah reject dalam mendidik manusia. Maknanya kalau kita menghasilkan suatu barangan, ada barangan yang tidak memenuhi spesifikasi, dia masuk reject shop. Tetapi tidak dengan manusia. Dia perlu diberi hak yang sewajarnya. Wa'ima pelajar ataupun murid-murid yang berkeperluan pendidikan khas sekalipun, kita beri banyak keistimewaan untuk dia boleh menguruskan dirinya dan seterusnya dia memberi manfaat kepada orang lain, sehinggalah nanti dia balik ke sana. Bila sebut balik ke sana ni, sebenarnya tempat asal kita di sana, di syurga insya-Allah semua. Kita hanya singgah saja di dunia ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya sejak tahun 1988, itu tarikh saya Tuan Pengarah mula bekerja. 87, 88 ya. Waktu itu dipromosikan, mula dibentuk gagasan falsafah pendidikan negara, dan yang seterusnya ditambah baik menjadi falsafah pendidikan kebangsaan. Sebenarnya apa yang perlu kita buat ni, acuan dia, falsafahnya telah tercatat elok dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Apabila dihasilkan visi misi, kemudian kalau kita masih ingat, kita ambil yang terdekat, PIPP, Plan Induk Pembangunan Pendidikan sehingga 2012. Kemudian akhir 2012 bermula 2013 sehingga 2025. PPPM, Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia selama 13 tahun. Semua itu sebenarnya hanyalah merupakan bagaimana kita nak merealisasikan, kita nak memanifestasikan ungkapan yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan yang sebenarnya sangat mantap, dan intipatinya yang memang merupakan tajuk kepada ucapan saya, yaitu ABC dan PBS tadi. Baik, kalau kita perhatikan awal-awal tadi saya sebut tentang pilih-pilih tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Pilih-pilih tempat menjadi, pertama elok, kedua pantai. Elok dulu, baik dulu. Jadi dalam falsafah pendidikan kebangsaan, kalau kita halusi, sebab saya dalam beberapa ucapan dengan petugas-petugas pemeriksaan, saya pernah mencabar, ada tak yang boleh, saya keluarkan duit RM10, yang boleh membaca, patut Haji Muhtar pun ada kalau masih ingat, di Gunung Jerah, membaca dengan lancar tanpa merujuk, dan dia terbit dari hati, 2 perenggan falsafah pendidikan kebangsaan. Sebab kalau dia terbit dari hati, maka dia ada iltizam untuk melaksanakannya. Ada 2 perenggan saja. Apa dia pendidikan di Malaysia dan apa tujuan pendidikan tersebut. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi Jesse. Ini pendekatan baru, Jesse. Dari segi jasmani, emosi, rohani,
sosial, dan intelek berdasarkan kepercayaan, itu satu hal, dan kepatuhan kepada Tuhan. Percaya satu hal, patuh satu hal yang lain. Apa tujuan pendidikan ini? Usaha ini adalah bagi melahirkan warga negara Malaysia. Jadi kalau kita nak cuba mengingat sama-sama saya, ada 4 saja yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab. Empat-empat tu supaya anak didik kita berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, termasuk murid berkeperluan pendidikan khas, kesejahteraan diri. Dah dirinya sejahtera, dia boleh memberikan sumbangan terhadap keharmonian. Dia ada konotasi dengan perpaduan tu, harmoni, dan kemakmuran. Ada konotasi dengan ekonomi, perekonomian. Mula dengan keluarga dulu, kemudian melimpah pada masyarakat dan negara. Kalau kita hayati 2 perenggan dalam FPK ini sebenarnya sudah cukup, tanpa ada visi misi pelan, dengan berpandukan ini saja. Jadi saya tidak berhajat untuk pergi jauh-jauh. Kita balik pada yang ini, dan berbetulan dengan apabila kita mendapat KPPM yang baru, Datuk Haji Fakharuddin bin Haji Ghazali, beliau membawa hala 7 yang sebenarnya intipatinya patah balik kepada falsafah pendidikan kebangsaan dengan satu pendekatan yang saya sebut ABC tadi, iaitu anak yang baik lagi cerdik. Dimohon izin Tuan Pengarah, saya sedikit sebanyak menyampaikan hala 7 Datuk Dr. Haji Fakharuddin, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, KPPM kita yang baru, yang sebenarnya tak lama dah perkhidmatan kami ni. Saya Tuan Pengarah Datuk KPPM ni batch 63, ada di pusat tu depan tu pun batch 63. Ada beberapa bulan saja berbaki. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak imbas kembali tentang PPPM, sekarang ini kita jangan lupa bisnes urusan ini belum selesai. Walaupun mungkin dilanda berbagai-bagai perkara, kita jangan lupa, kita kena ingat apa tanggungjawab kita. Ini suatu amanah. Saya ulang balik, sehingga 2012 kita ada PIPP, Plan Induk Pembangunan Pendidikan. Saya masih ingat beberapa kenangan apabila saya daripada Gulau, pengetua Gulau, patah balik ke Alustar sebagai timbalan PPD. Saya disambut waktu itu ada Cikgu Suhaimi, Cikgu Zakimi di PPD Kota Star. Waktu itu masih PIPP lagi, masih PIPP. Tapi persiapan terakhir untuk melaksanakan PPPM. Dan sekarang kita berada di tahun kedua, gelombang ketiga PPPM. Kalau kita nak imbas kembali, gelombang pertama 2012 hingga 2015, 2013, 2015, 3 tahun je. Itu merupakan tahun memantapkan asas, mengubah sistem, melengkapkan prasarana. Kemudian 5 tahun berikutnya, gelombang kedua 2016 hingga 2020, itu merupakan fasa memacu kecemerlangan sistem sepatutnya. Dan kita telah berada di fasa menuai hasil sebenarnya, meraih keuntungan, meraih kejayaan. Dan kita berada di tahun kedua, tinggal 3 tahun lagi. Tapi kita semua tahu berlaku banyak lubang-lubang, lopak-lopak defisit. Tetapi itu tidak bermakna kita kena lemah semangat. Tidak sama sekali. Dan kita kena ingat, akhirnya seperti yang digagaskan dalam TS25, di mana tahun 2025 semua sekolah menjadi sekolah transformasi. Akhirnya sekolah kena berkualiti, murid kena menjadi. Dan murid menjadi inilah yang telah digariskan. Jangan lupa 6 aspirasi murid yang kita boleh kelompokkan kepada 2 kumpulan, yaitu kumpulan baik, satu lagi kumpulan cerdik. Baik ini ialah berkaitan dengan kemahiran memimpin, itu kluster kita punya soft skill.
etika kerohanian, identiti nasional. Manakala kluster cerdik ini ialah pengetahuannya, kemahiran berfikir, kemahiran dui bahasa, melibatkan intelek. Kita kena sentiasa ingat yang ini. Bukan saja hafal, tapi kita faham. Sebab kita bekerja ini menurut Datuk KBPM, kena faham apa falsafah di sebalik dasar-dasar yang diturunkan. Barulah kerja ada roh. Kalau kita bekerja kerana diarahkan kita berbuat demikian, dia tidak ada roh, maka kita akan kerja guru, bukannya jadi guru. Ada beza tu. Kerja dengan roh tu, dengan penuh kasih sayang, ada dia punya barakah dia untuk akhirnya murid-murid kita menjadi. Kita juga jangan lupa, sebenarnya pandemik yang berlaku tahun 2020-2021 yang belum berakhir ni, kita masih lagi berwaspada, menjaga SOP di mana yang perlu, lebih kepada kendiri masing-masing. Sebenarnya musibah, di sebalik musibah itu ada rahmat, ada hikmah, tapi hikmah itu perlu dipetik. Dan bila kita petik hikmah itu, sebenarnya dia sangat membantu kepada naratif baharu amalan pendidikan yang memang sebenarnya ini intipati kepada PPPM tadi. Ini sekitar tahun 2016, Datuk Dr. Amin Senin pada waktu itu KPPM. Naratif baru amalan pendidikan, dia nak menuju sebenarnya, nak menuju kepada pemansuhan UPSR dan juga pemansuhan PT3. Tapi kita tak benar-benar berani, sebab masyarakat sangat terikat dengan naratif lama, di mana sekolah aja periksa stres. Yang stres bukan anak-anak, kita ni cikgu, termasuk pengarah, termasuk ibu bapa. Jadi waktu itu telah diwar-warkan gagasan naratif baru, di mana 6 tahun pertama persekolahan tambah 3 tahun di menengah rendah itu ialah growth phase, fasa pertumbuhan. Bukan soal berapa A, tapi soal bagaimana kita menyediakan anak-anak yang mantap 4M itu. Membaca dia lancar, mengira cekap, menulis cantik, menakal boleh. Kalau kita perhatikan dalam 14 nilai murni sekolah sejahtera, dalam nyanyian, dalam brosur SPP, dalam beg itu ada warna merah itu di bahagian belakang. Selepas selamat, sehat, seronok, akhirnya bawah sekali itu A itu artikulasi. Artikulasi itu apa? Itulah menakul. Jadi kita nak menyediakan 6 tahun pertama tambah 3 tu supaya murid-murid ni dia seronok ke sekolah, dan akhirnya bila naik tingkatan 4, umpama kita nak isi air dalam botol, penutup telah dibuka, air dituang, masuk elok, tidak tumpah keluar. Tapi apa yang berlaku sekarang ini, banyak defisit berlaku. Naik tingkatan 1 masih tidak boleh membaca. Yang Islam, solat 5 waktu pun tak cukup. Bukan soal kualiti solat pun tak cukup. Sepatutnya kalau dalam naratif baharu ni, kalau Islam naik tingkatan 1 tu solat 5 waktu tak payah suruh, tapi untuk kualiti solat. Kalau yang lelaki, tempatnya di musola atau masjid, kaedahnya berjemaah, waktunya awal waktu, sepatutnya begitu. Itu contoh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila berlaku pandemik pada tahun 2020, hikmah yang kita petik ialah proses untuk kita meniadakan peperiksaan yang memberi stres yang sangat tinggi, dan dia menidakkan hak murid-murid sebenarnya. Dia menjadi semakin cepat. Pada tahun 2020, UPSR dan PT3 dibatalkan. Pada tahun 2021, UPSR dimansuhkan. Diikuti pada tahun 2022, PT3 dimansuhkan. Itu rentetan peristiwa. Dan ini merupakan urusan kita semua nih, termasuk AKP, termasuk siapa sahaja. Sebab kita semua ada anak, ada cucu. Bahkan pendidikan ini ialah urusan negara. Urusan negara. Termasuklah Perdana Menteri, Yang di-Pertuan Agong, semua concern berkaitan dengan pendidikan ini. Dan kita pun tertunggu-tunggu siapakah bakal mengganti YPMK Datuk Dr. Azizidin yang bakal memimpin kita, sebab dia ada kaitan dengan penerusan dasar-dasar ini. Baik, dalam naratif baharu ini saya tak perlu ulas, cuma
saya mohon supaya kita tidak lupa. Tadi saya sebut, saya tayang dah 6 aspirasi murid, kemana kita nak bawa anak murid kita, dan jangan lupa naratif baharu. Ini merupakan titik tolak kepada pemasuhan UPSR dan PT3. Kita tidak tersilap, bukannya disebabkan pandemik maka ia mansuh. Memang kita rancang untuk kita mansuh sejak awal lagi sebenarnya. Jadi terkandung, termaktub dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Sebab itu kita kata dalam musibah ada hikmahnya. Baik tuan-tuan dan puan, inilah intipati kepada hala tuju yang ingin dibawa oleh Datuk KPPM kita, yaitu pendekatan satu kerangka, satu model ABC. Salam ABC, salam anak yang baik lagi cerdik. Di mana kita nak menjadikan anak-anak kita ini memakai satu jersey. Ini seperti dengan Piala Dunia ni. Dan nanti saya akan kaitkan dengan memilih pemimpin. Sebab sekarang ini kita tengah tertunggu-tunggu kabinet yang kita bentuk. Itu ucap tahniah kepada PM yang ke-10 kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita tunggu kabinet memberi concern kepada kita. Jadi ada kaitan dengan ABC dan PBS. Baik, dalam JC ini kalau kita perhatikan memang ada tambahan S tu, sosial, dia ada dalam FPK. Tapi tak apa, sebab ini penting. Dulu pun FPN jadi FPK. FPK ni memang tidak ada benda yang konsisten, yang tekal. Yang tekal tidak berubah hanyalah perubahan itu sendiri, change. The only change yang remain unchanged. Yang lain semua memang dia change. It's okay, tidak ada masalah. Untuk anak itu kita kena mantapkan dia punya fakulti jasmaninya, kemudian emosinya, dan untuk yang baik itu kita kena pastikan anak kita mantap rohaninya, kepercayaan kepada agamanya. Tadi disebut dalam falsafah peringkat pertama, kepercayaan dan kepatuhan. Percaya satu hal, patuh satu hal yang lain. Ramai kita percaya jadi orang Islam, tapi adakah kita mukmin? Adakah kita muttaqin? Satu hal yang lain. Ramai orang dikata dia Kristian, adakah dia patuh kepada ajaran agama Kristian dengan amalan-amalan yang disarankan? Jadi kita kena mantapkan rohani anak-anak Malaysia kita. Tidak ada yang tidak menganggap, yang beranggapan Tuhan tidak penting, biar apa agamanya. Rohani kena dimantapkan, sebab dia membawa kepada hati yang baik. Kita nak menuju pada hati yang baik ni, kita tak lari. Saya tak lari daripada fokus hati yang baik, yang nanti boleh memberi manfaat kepada orang lain, dan juga kemahiran bersosial. Dan akhirnya sekali, bila jasmaninya tenang, sehat, best, emosinya stabil, rohaninya kukuh, kemarin bersosialnya lendik, dia punya communication plan dia cantik, intelek tu insyaAllah akan menyusul. Ini idea Datuk KPPM kita. Intelek tu akan menyusul. Sebab itu kita jangan memandang rendah sahabat-sahabat kita yang anaknya pergi mahatahfiz, dia tidak ikut ajaran perdana, dia jadi hafiz, hafizah, kemudian baru belajar akademik ambil SPM. Jangan kita memandang rendah, sebab dia sangat terkait sebenarnya. Jadi orang yang baik. Saya nak buat satu cerita lah. Bila kita ada anak ataupun cucu, peringkat kami ini cucu lah. Bila ada cucu, lepas tu baru lahir, biasanya anak-anak ni menangis. Lepas tu adalah tetamu nak gendong anak tu, dia gendong, dia tengok anak ni diam elok, dia tengok baiklah anak ni, cucu ni, dia tak menangis, dia tak takut orang. Lepas tu cuba ingat selepas itu waktu lahir, itu bila kita meninggal, kita disembahyangkan solat jenazah di depan, imam di belakang. Lepas salam lepas habis doa, imam tulis di belakang. Apa kita kata tentang jenazah ini? Kita kata apa? Baik. Semua kata baik. Baik ni sejak lahir sampai kita meninggal, dia sangat penting. Dalam kehidupan ni baik itu penting. Saya sangat setuju. Saya sangat menyokong apabila Tuan Pengarah disebut baik. Penting baik itu. InsyaAllah yang lain akan menyusul. Kalau kita pentingkan cerdik, inilah yang terjadi sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dan ini juga berkait dengan soal hati sebenarnya. Bagaimana kita mampu mengurus hati masing-masing, mengurus kekecewaan. Sebab bukan semua yang kita nak dalam dunia ni, yang kita doa untuk kita dapat.
Tapi kita kena yakin yang Allah sentiasa bagi apa yang kita sebenarnya perlu. Kita kena yakin. Dan ada hikmah di sebalik perkara-perkara yang kita tidak ingini, tapi dia berlaku. Tapi hikmah itu kita kena petik. Kita kena muhasabah diri, kena redha. Sebab itu dalam hala 7 yang terakhir slide nanti, tapi saya sebut dulu di sini, nanti ulang kaji saja. Dalam hala 7 ni akhirnya budaya pekerja yang Datuk Giwan bawa ialah pertamanya ialah kebersamaan. Dan ini saya sangat seronok, bertepatan dengan moto Tuan Pengarah JPN Kedah kita, kebersamaan memacu pendidikan Kedah. Semua aspek, keterbukaan. Maknanya berlapang dada, redha. Jangan cepat melatah, jangan cepat menyalahkan orang lain. Biar kita susah, jangan menyusahkan orang lain. Biar kita sedikit susah, jangan menyusahkan orang lain. Dan kesyukuran, bersyukurlah tuan-tuan dan puan-puan. Penjawat awam, apatah lagi cikgu ni, orang lain pandemik melanda, banyak bertukar arah, bertukar profession, makan tak cukup. Kita kalau gaji 1,000 lah cukup ada. Gaji 5,000 lah ada. Tidak berkurang 1 sen pun. Walaupun dari segi kecekapan bekerja mungkin berkurang, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab berlakunya PDPR dan sebagainya. Baik. Dalam anak yang baik lagi cerdik ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak mahu ulas, cuma asasnya baik. Dan cerdik itu satu bonus sebenarnya, satu bonus sahaja. Jadi peranan tercatat di situ, dan saya dah cerita. Nanti ini dalam ucapan seterusnya itu masih berkait, tapi saya pindah kepada slide lain. Baik. Sebenarnya bagaimana kita nak capai ABC ni? Pun semua telah ada sebenarnya, telah ada. Sebab apa yang dirangka semuanya berkiblatkan, berpandukan falsafah pendidikan kebangsaan. Itu tidak lari. Kita telah ada, saya sebut tadi, TS25. Tuan Basori, presiden kita pun merupakan antara pioneer di Tobiak tu, sekolah pertama TS25. Di mana dalam TS25 ni dia punya core dia, sebut sekolah ya, memang dia kurikulum. Dalam kurikulum tu memang dia BSKP, kemudian pedagogi, kemudian pentaksiran. Dan akhirnya kita nak dengan cara apa pun, dengan otonomi yang diberi, authority yang kita turunkan kepada sekolah, daripada top down kepada bottom up, akhirnya murid itu menjadi. Dan menjadi tadi itulah dia. Pilih-pilih tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Pilih-pilih tempat menjadi, pertama elok, baru kedua pandai. Elok dulu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kalau di peringkat sekolah rendah, menengah rendah, ada budaya baca Yasin, ada buat lapangan dia belajar ke Melaka, semua tu boleh. Walaupun MFI kena jaga, dalam masa yang sama pengisian kepada komponen baik tadi, kemahiran memimpin, etika kerohanian, identity nasional kena dimantapkan, kena disuburkan. Sebab nombor A, bahkan disebut oleh pengarah periksaan beberapa perkara. Nanti saya ingat saya sebut terus beberapa perkara di sini. Itu ada kaitan dengan ujian akhir sesi akademik. Dia kata disebut tentang jangan nanti apabila ada ujian akhir tu, jangan ada head count, jangan ada penetapan target, jangan ada peperiksaan percubaan pula untuk akhir tahun. Ini sektor pembelajaran ni, untuk perhatian sektor pembelajaran. Ada wakil-wakil hari itu yang ke KL untuk mendengar penjelasan daripada Datuk DPM dan pengarah lembaga periksaan. Jangan ada penjelasan jadual, jangan ada kelas tambahan, jangan ada prestasi, jangan ada pemantauan bagi otonomi. Tetapi itu untuk sekolah rendah dengan menengah rendah. Mantap. Bila naik tingkatan 4, penutup botol telah dibuka, semua dah ready, latulah untuk dapat 10 A+. Waktu itu kita dah mantap dah. Ada kisah siah dah baik dah semua. Tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Dalam TS25 kita kena ingat akhirnya sekolah berkualiti, dan nanti nak menuju kepada tidak perlu dah sekolah berasrama penuh, MRSS. Sepatutnya begitu, sepatutnya. Tapi peringkat awal kita mansuhkan UKSR, PT3 supaya sampai umur 15 tahun tu memberi asas yang mantap kemenjadian secara holistik.
Lepas tu barulah kita cerita tentang peperiksaan kepada SPM, STAM, SDPM dan banyak lagi di peringkat menengah atas setelah asas anak-anak didik kita itu kukuh. Baik. Untuk melahirkan anak yang baik lagi cerdik, inilah dia. Dia punya intipatinya ialah soal hati sebenarnya, soal hati. Jadi hati bila bercakap, contohnya bila kita nak menyampaikan sesuatu kena terbit dari hati. Lepas tu dia masuk ke minda. Dia berbeza dengan kalau kita berikan sesuatu dari minda, kadang-kadang tak turun ke hati. Dia tak sama dengan dari mata turun ke hati, itu lain, itu cerita lain. Ini maksud saya, kalau kita terbit dari hati, sebagaimana Mahatma Gandhi, dia boleh berucap beberapa jam, boleh menarik berapa ramai penganut, sebab dia cakap dari hati, dari hati. Baik. Kemudian terutamanya majoriti kita dalam doa ini orang Islam, kita kena niatkan kerja kita ni sebagai satu ibadah, niat. Kita itu bekerja untuk diriku, untuk suami, isteri, anak-anak kerana Allah. Selain daripada kita dapat gaji, kita dapat outcome kerja yang kita buat pada hari itu, insya-Allah dia jadi saham di akhirat, dia jadi ibadah. Dan akhirnya kerja yang ikhlas dibuat dengan roh tadi, dia akan memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhu linnas, yang awal-awal tadi saya dah paparkan slide ini. Dan bagaimana dengan pendekatan kepimpinan? Sebab kita semua pemimpin, yang saya sebut tentang memilih pemimpin tadi. Pendekatan kepimpinan ni, Datuk KBPM dia memetik intipati daripada buku yang dibacanya. Saya tak baca lagi, saya tarik di Hasani tak ada, saya baru order online dengan dulu, tentang buku daripada Stephen Covey yang bertajuk Trust and Inspire. Bagaimana kita perlu saling mempercayai dan saling memberi inspirasi, terutama kepada orang bawahan kita. Tapi selalu saya selit lah, kalau ini style saya lah, saya selit, percaya jangan harap, harap jangan percaya. Maknanya kena ada sedikit. Ini termasuklah hubungan suami isteri pun sama. Jangan kata tak apa, suami saya tu cakap je, jangan tuan. Jadi sungguh berputih mata kita. Percaya jangan harap, harap jangan percaya. Tetapi dalam memimpin kena ada trust. Kalau tidak ada trust, teruk kita. Baik. Inilah buku yang dibaca. Saya pun belum baca, saya terus terang, tapi saya tengah order online, RM75 tak silap saya. Baik. Ini dia intipati dia, gaya kepimpinan yang perlu kita terapkan. Kita guna, kita amal dan kita terapkan untuk anak didik kita. Di mana daripada command and control kita shift, beranjak kepada paradigma trust and inspire. Jadi lanjutnya dalam buku tersebut. Kenapa diperkenalkan kaedah ini? Sebab mengikut Datuk KBPM yang telah membaca buku ini, dia kata untuk sebelah kiri tu, command and control tu, dia boleh pakai, terutama untuk urusan yang tidak melibatkan perasaan, yang melibatkan tentang tarikh, tentang sesuatu urusan yang tidak melibatkan orang. Tetapi kena ingat, sebelah kiri tu yang berkait dengan position and power ni, dia ada tarikh luputnya. Macam pengarah haluan kita semua akur, tapi sehingga 22, 9, 20, 23 luput, expired. Tetapi yang sebelah kanan tu, trust and inspire tu, tidak ada tarikh luput. Orang akan ingat sampai bila-bila. Jadi yang sebelah kiri tu sebenarnya dia berasa hebat. Ini ayat Datuk KBPM ni tuan, saya minta maaf. Tapi yang sebelah kanan tu memang hebat. Itu beza antara paradigma position and power. Kita nak beranjak pada people and potential. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita nak memulakan langkah kepimpinan daripada command and control ke trust and inspire ni? Ini dia punya model ni. Baik. Untuk kita mendapat kepercayaan, kita kena tunjuk bagaimana kita nak memimpin. Nak mendapat kepercayaan, antaranya disebut katanya, kalau kita boleh buat satu perkara, jangan minta tolong orang lain.
Betul lah kita ada PA, kita ada penolong kanan, tapi kalau kita boleh buat, kita buat. Kita boleh bancuh teh umpamanya di rumah. Jangan suruh anak buat, kita bancuh bagi anak minum. Contohnya, memang kita boleh arah ya. Kita ayah kan, kita bos. Contohnya, itu antaranya. Dan disebut juga tentang who you are, siapa kita. Kita jadi model. Kalau kita imbas kembali tentang pemberian TP dalam PBD, kita semua kalau boleh nak beri TP 6 kan. Kalau gamak lah, maksudnya dalam masa tertentu kita nak anak murid itu dia tahu, faham, boleh buat dengan beradab, bukannya terpuji tau, misali. Maknanya dia boleh jadi role model, boleh dicontoh ikutan. Kalau kita gamak lah. Jadi kita pun sepatutnya sebagai pemimpin, kita kena menjadi model yang boleh diikuti sehingga anak buah malu Allah. Dia buat, dia malu Allah. Kalau bos boleh buat, takkan aku tak boleh buat, malu Allah. Dan dengan itu kita boleh sentiasa memberi motivasi, inspiring pada anak-anak buah kita. Baik, saya nak masuk pada yang kedua, tapi yang kedua ni jadi ringkas disebabkan saya dah selit-selit dalam yang pertama tadi, jadi saya laju saja. Sebenarnya kalau kita perhatikan, pentaksiran ni bukan soal peperiksaan. Dalam skop yang lebih luas, kalau ikut kurikulum bersepadu pada tahun 1999-98 lagi, pentaksiran adalah proses untuk mengesan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian pelajar secara menyeluruh. Jadi cerita untuk pentaksiran ni ataupun peperiksaan ni, dia bukannya untuk menghukum tetapi membangun. Saya ulang ya, pentaksiran bukan untuk menghukum tapi untuk membangun. Terutama PBD lah, sebab PBD ni dia cerita tentang assessment for learning, pentaksiran untuk pembelajaran, dan assessment as learning, pentaksiran tentang pembelajaran. Sikit saja yang assessment of learning ni, dia sebagai pembelajaran dan untuk pembelajaran. Yang tentang pembelajaran yang samat itu sedikit sahaja. Baik, jadi dalam pemantapan PBS, pentaksiran berdasarkan sekolah ataupun school based assessment, kalau kita masih ingat 2011 mula di sekolah rendah, 2012 mula di sekolah menengah. Dalam pemantapan tersebut sebenarnya ada 3 je perkara yang utama. Okey, jadi ini sangat penting untuk tuan-tuan, untuk guru besar dan sahabat-sahabat PPD lah dan sektor pembelajaran. Pertama, apabila mansuh UPSR 2021 dan PPD 2022, maka akan dilaksanakan ujian akhir. Ujian akhir ini sebenarnya bukannya pentaksiran pusat, dan dia juga bukan ganti UPSR, bukan ganti PT3. Dia macam peperiksaan akhir tahun, peperiksaan dalaman. Tetapi oleh kerana sesi persekolahan kita ni dia 2022-2023, jadi kita panggil ujian akhir sesi akademik. Tapi jangan panggil UASA, jangan jadi high stake. Dia peperiksaan sekolah saja. Cuma supaya teratur, supaya ada credibility ujian tersebut, maka peringkat awal ini dari segi instrumen, dari segi pengurusan dibantu bimbing oleh lembaga peperiksaan. Akhirnya kita akan lepas. Sebenarnya perancangan itu telah dibuat, kalau kita masih ingat, tahun 2019, sebelum pandemik dulu, sebelum dimasukkan UPS PT3, memang telah ada arahan untuk kita serah PT3 kepada sekolah kan. Tinggal BM dengan BI, kalau masih ingatlah, dengan Al-Quran dan juga seni. Yang lain diserah, tapi tak sempat nak serah, berlaku pandemik. Lepas itu batal dan mansuh terus. Tapi kita bimbing untuk ujian akhir. Baik, dalam ujian akhir sesi akademik ini, tuan-tuan dan puan-puan, itu satu. Saya patah balik tadi. Ada 3 saja dalam pemantapan PBS. Satu, ujian akhir. Dia merupakan bukan pentaksiran pusat, dia merupakan subkomponen kepada PBD. Jadi siapa dia punya custodian dia? Ialah kalau di sini sektor pembelajaran lah. Tapi banyak kita bantu disebabkan ini tahun pertama, termasuklah dari segi penyediaan item dalam APPI, dalam aplikasi
pengumpulan dan pemasangan item. Yang keduanya ialah tentang bagaimana diwujudkan satu sistem pengurusan pentaksiran bersepadu, MOEIS, integrated system, yang dikumpulkan semua aplikasi itu dalam satu sistem yang bersepadu. Nanti saya akan tunjuk selanjutnya lalu, di mana markah ataupun skor dalam ujian akhir pun akan di-key in, lepas itu akan dikeluarkan, dilapor bersama dengan PBD. Dan tapak PBD, PJSK, psikometrik yang selama ini berasingan pun integrated dalam sistem tersebut. Itulah pemantapan yang kedua. Yang ketiganya, diberi penegasan tentang otonomi kepada sekolah. Maksudnya kalau ikut pengarahan lembaga peperiksaan, jangan dah kutip data PBD daripada sekolah-sekolah. Cikgu Hairul ada kan di sini pelajaran. Jangan kutip. Lepas itu kita tetapkan kena berapa peratus target untuk TP3 nomor. Ini pemerkasaan yang dijelaskan. Jadi ada peranan lain nanti. Apa kita nak buat peranan dia? Penjaminan kualiti yang bagaimana kalau kita tak kutip data. Sekarang bukan soal data. Soal kita nak membantu bimbing memberi roh kepada pengisian. Bila tidak ada tekanan berapa A, bagaimana kita nak menyemarakkan aktiviti di sekolah tu supaya pelajar-pelajar ni betul-betul mantap 4M-nya. Bukan soal dia TP berapa. Jadi itu yang kita nak cuba bantu bimbing. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa hanya tahun 456 fasa 2 dan tingkatan 1, 2, 3? Kita pun tahu tahun 2019 ada satu surat siaran yang mengatakan tahap 1 tidak boleh ada peperiksaan ataupun ujian. Jadi berdasarkan punca kuasa itulah untuk ujian akhir ni memang dibuat untuk tahap 2 dan menengah rendah tingkatan 1, 2, 3. Baik, insyaAllah pelaksanaan ujian akhir ini akan berlangsung pada 1 hari bulan 1. Kita akan bercuti sekolah menurut saya mulai 9 Disember sehingga 31 Disember. Buka sekolah itu cuti penggal 3 minggu. Buka sekolah 1 hari bulan Januari sehingga 16 Februari. Cuti pula 17 Februari sampailah 12 Mac. Itu cuti akhir sesi persekolahan, 3 minggu lagi. Jadi bila buka sekolah pada 1 Januari sehingga 20 Januari, itulah pelaksanaan ujian akhir darjah 456 tingkatan 1, 2, 3. Di mana SU peperiksaan dalaman atau SU PBS dia hanya perlu tekan butang untuk jana. Bila jana, insyaAllah akan berhasil satu set soalan lengkap, dibuat penjaminan kualiti soalan itu lengkap, cetakan elok, diperbanyak, ditakbir, diujikan, dibuat penskoran, kemudian dimasukkan skor tersebut, markah mentah tersebut dalam peraturan pemarkahan, skema yang disediakan. Sebab bila kita jana itu sekali dengan skema dia dalam sistem pengurusan pentaksiran bersepadu SPPB, lepas itu akan keluar pula keputusan dari lembaga untuk dilaporkan bersama dengan PBD, PJSK, psikometrik dalam pelaporan kedua PBS pada sekitar akhir bulan 2, pertengahan bulan 2, maksudnya sebelum 16 hari bulan 2 lah, sebelum cuti. Kita akan mulai cuti 17 hari bulan 2. Memang masa sangat padat nih, sangat padat. Sebab itu kena betul-betul perhatikan. Sebab bulan Januari sehingga 20 tu, lepas 20 Januari akan bermulalah periksaan SPM dengan ujian amali sainsnya, ujian bertutur, ujian mendengar, dan insyaAllah peperiksaan bertulisnya pada 20 Februari sehingga 15 Mac. Baik, ini merupakan MOEIS. Penerajuk utama yang ini ialah kita punya SPM lah, Wan Mahani. Tetapi untuk memberi peranan dan juga talimat lanjut diberikan terus kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi dalam MOEIS ini dia dibagikan semua data di KPM ini kepada 4 komponen utama.
iaitu sistem pengurusan murid, sistem pengurusan institusi, sistem pengurusan guru, dan sistem pengurusan pentaksiran. Dalam pentaksiran itu ada 13 subkomponen. Ada 13 subkomponen. Ini dia. Dan yang di dalam bracket itu merupakan yang berkait dengan PBS, berkait dengan PBS, yaitu PBD sebagai kepala bidang, psikometrik, dan juga PIJSK. Yang mana dulu dalam tapak Excel yang berasingan itu semua diintegrasikan. Baik, apa yang paling penting ialah semua kita dalam dewan ini kena mula ada apa dipanggil IDME, kena ada password untuk kita boleh masuk ke dalam sistem bersepadu tersebut, dan kita tunggu peranan yang diberikan kepada kita. Jadi yang ini saya cuma sebut je kewujudan MOEIS dan SPPB dan IDME. Jadi yang lanjut-lanjutnya tu kemudian saya cuma sebut bagi semua kita sedar kewujudan perkara ini. Inilah dia yang saya sebut tadi, ada 4 komponen dalam MOEIS. Baik, saya dah sampai ke penghujung. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya sebut tadi sebenarnya sebahagian besar apa yang disampaikan oleh Datuk Haji Fakhruddin KPPM kita, yang Tuan Pengarah pun memang dah dengar di banyak tempat. Itulah yang dibawanya, dan sepintas lalu kalau yang belum mengenali Datuk Haji Fakhruddin KPPM kita ni, walaupun dia orang Kelantan, sebahagian besar masa dihabiskan di Negeri Sembilan sebenarnya. Boleh perhatikan di situ, pernah jadi pengetua dan lama di peperiksaan, hampir 20 tahun, ketua unit, jadi ketua sektor peperiksaan, lepas tu dia jadi pengarah peperiksaan TKPPM, dasar kurikulum, akhirnya jadi memangku dan KPPM. Itu yang terakhir, itulah Datuk Haji Fakhruddin yang membawa satu gagasan, idea, kerangka, model anak yang baik lagi cerdik. Dan inilah dia prinsip bekerja yang dibawanya, kebersamaan, yang juga tagline JPN Kedah untuk memacu pendidikan, keterbukaan, berlapang dada, redha, dan juga kesyukuran. Baik, akhirnya dibekalkan juga di sini, boleh share nanti, poster ABC yang dia merangkumi semua yang saya sampaikan tadi untuk rujukan kita. Tuan-tuan dan puan, pengetua, guru besar, sahabat-sahabat semua, bila berucap, jangan tinggalkan komponen ini, cetak kecil letak dalam diary, tak ingat rujuk, dan kita cetak besar A3 banner promosi di sekolah. InsyaAllah ada dalam 3 bahasa. Ini bahasa Malaysia, ini bahasa Mandarin, dan bahasa Tamil dalam proses. Akan ada maksud yang sama tapi penggunaan bahasa yang berbeza. Saya mohon maaf, saya ucap terima kasih atas keizinan Tuan Pengarah. Terima kasih kepada yang menjamkan pendengaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih pada Tuan Haji Turin atas perkongsian maklumat itu tadi. Mendengar ucap utama dari yang berbahagia Tuan Pengarah Pendidikan Kedah Darul Aman. Untuk itu majlis dengan segala hormat dan sukacitanya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Tuan Haji Rozaini bin Ahmad, Pengarah Pendidikan Kedah, untuk menyampaikan ucap utama. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita diberi kesempatan pada pagi ini. Terima kasih kepada saudara dan saudari pengacara majlis, Ustaz Ahyan, yang membacakan doa kita pada pagi ini. Yang besar tuan-tuan Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman, yang besar pegawai-pegawai instansi tertinggi Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman, yang besar tuan-tuan Ketua PPD, Timbalan PPD. Bersama kita juga pada hari ini adalah Ahli Tuankuasa MPSM, Ahli Tuankuasa Majlis Guru Besar,
ketua-ketua, guru-guru besar sekolah dalam kompleks pendidikan, dan juga tuan-tuan dan puan-puan, pegawai dan staf Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman. Saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Haji Turin bin Ahmad yang mengurustiakan penghimpunan bulanan kita bagi bulan November ini, dan juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada guru besar yang bersara pada hari ini, Cikgu Nawawi yang bersara, Cikgu Taufik yang bersara, Cikgu Ustaz Kumari bersara, Cikgu Kamaluddin, Cikgu Ramlah, Cikgu Rahimah bersara. Pengarah ni dia kena hafal semua. Dia boleh nak hafal semua cikgu-cikgu 31,000 orang. Kemudian pada hari ini juga kita mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada SK Guru Besar SK Tembak, SK Rambung Pulai, tahniah kepada Pengetua Sekolah Menengah Polis Sultan Salahuddin, Pengetua Sekolah Menengah Ibrahim, Pengetua kepada Sekolah Pendidikan Khas Merbuk yang telah menelahkan kejayaan pada hari ini, dan kejayaan-kejayaan ini nampak seperti kecil, tetapi kepada pendidikan amat menjulang nama pendidikan Negeri Kedah. Tahniah dan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang akan bersara, didoakan diberi kesejahteraan dan kesihatan yang baik, dan insya-Allah dengan mungkin dapat duit banyak dah. Duit banyak pergi melancong lah tuan dan puan. Sebab kita kerja ni kadang-kadang tak sempat nak melancong. Yang sempat nak melancong ni di hadapan saya ni, pergi melancong di hadapan saya ni. Saya tahu lah dia tanda tangan tuan-tuan pergi Bangkok lah, Chiang Mai lah, Phuket lah, Australia lah. Ni rakan-rakan kita 20 orang pergi Australia. Saya benarkan mereka pergi Australia, menikmati hidup di negeri yang sejuk. Panas lah, untuk kerja ni di jabatan ni panas. Suruh buat yang ni, suruh buat yang ni, jadi panas. Dan insyaAllah kita diberi kesempatan untuk bercuti, pergilah. Tapi baliklah Malaysia, jangan tak balik. Terima kasih semua dia, dan terima kasih kepada Tuan Haji Turin yang memberi penjelasan yang jelas berkaitan dengan anak yang baik lagi cerdik. Dan insyaAllah pada 6 hari bulan nanti yang berbahagia Datuk Pakaruddin, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, akan datang ke Negeri Kedah untuk bersama dengan Pengetua Guru Besar, insyaAllah pada 6 hari bulan 12. Dan pada hari ini saya mengambil kesempatan yang seringkas saja dalam mengutarakan satu amalan pengurusan dalam pendidikan yang tuan-tuan bersedia maklum. Kita diperkenalkan dengan SWOT analisis, kita diperkenalkan McKinsey analisis, dan hari ini yang tuan-tuan bersedia maklum nak kait dengan pengurusan kita ialah RRCE, iaitu R rise, iaitu tingkatkan, R reduce, C create wujud, dan E eliminate gugurkan. Dan dalam amalan pengurusan kita, tuan-tuan, kena hari ini saya nak terang pada 2 perkara saja, iaitu tingkatkan. Dalam amalan kerja kita kena tingkatkan. Dan next, kita kena tingkatkan keupayaan diri kita, kualiti diri kita. Seperti mana yang Tuan Haji Turin sebut tadi, keupayaan kita bergantung kepada hati kita. Macam Tuan Haji Turin sebut tadi, ABC. Saya ada pegang ABC lama dah. Anak yang baik lagi cerdik. Dan saya pegang juga ABC ni adalah ayat batu campur.
Saya pegang juga ABC ni adalah ampu bodek cucuk dalam pengurusan. Kan? ABC ni kalau tak jaga betul-betul, kan, dia akan membawa kepada terjejasnya kualiti diri kita. Oleh kerana perkara-perkara yang kita tak tingkatkan, kita kena tingkatkan keupayaan kita. Walaupun kita makin berumur, tahun depan dah tambah lagi umur, tak lama lagi, dalam masa 2 bulan lagi umur kita akan meningkat. Kita kena tingkatkan kerja kita walaupun umur kita meningkat. Tahun depan saya 60, rakan-rakan Toji Basuri pun 60. Bulan 8 dari bulan 12 ni Tuan Haji Ahmad Syukri kita 60. Ni 8 bulan 12. Tak lama lagi. Ni Tuan Nawawi pun 60. Tuan Ramlah 60. Tuan Raimah tadi 58. Saya hafal semua. Yang depan saya ni, kan, semua ni akan meningkat umur. Yang walaupun meningkat umur, dalam kerja kita mesti ada keupayaan. Tingkatkan upaya kita, tingkatkan kualiti diri kita dalam bekerja di jabatan dan di PPD. Dan begitu juga rakan-rakan kita di hadapan saya ini, kita kena jaga kualiti diri kita. Jangan orang anggap pegawai jabatan dan pegawai PPD kualiti diri yang rendah. Tak boleh. Kita di jabatan dan PPD, pegawai yang bertugas di jabatan PPD adalah kualiti diri yang tinggi. Kalau senyum, senyum yang ikhlas. Kalau mesra, mesra yang ikhlas. Yang kalau tegur, tegur yang ikhlas. Yang beri pandangan, pandangan yang ikhlas. Itulah kualiti diri, kan, tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua, kita kena kuasai daripada dulu hingga sekarang ialah kepimpinan instruksional. Tingkatkan kualiti kepimpinan instruksional kita. Yang ketiga ialah budaya, tingkatkan budaya kerja profesional kita, disiplin kerja kita, tingkatkan kehadiran kita. Kalau kita duk amal sekarang ni, kita datang tak tentu masa, kan, kita tingkatkan disiplin kerja kita, kehadiran kerja kita, supaya kita jadi manusia yang dihormati tinggi. Kemudian budaya kerja profesional yang berikutnya ialah kita pegang kepada visi dan misi pendidikan. Dan pada hari ini, bagaimana yang disebut tadi, kita pegang tagline kita ialah kebersamaan memacu pendidikan kita. Bagaimana kita kena pegang perkara itu. Itulah budaya kerja profesional kita. Kita perlu patuh peraturan, kita patuh arahan kerajaan, kita patuh arahan surat-surat seran. Itulah budaya kerja profesional. Dan yang berikutnya yang saya teruskan tadi, next, secara ringkas, kita tingkatkan kemahiran komunikasi kita. Kalau selama ni kita ni dikira hubungan satu hala, komunikasi satu hala, komunikasi yang lemah, komunikasi kita tak berkesan, cara kita tegur pegawai kita, cara kita tegur anak buah kita, kalau tidak baik, cara teguran perlu diubah. Tingkatkan komunikasi kita dan hubungan kita dengan agensi lain dan sebagainya. Kemudian kita jangan lupa tingkatkan kepakaran ICT kita. Kita kena, yang itu kita tak boleh lupa dalam pendidikan. Kemudian yang berikutnya adalah tingkatkan keyakinan. Kita bekerja di jabatan dan kerja di PPD, kita kena percaya kepada kebolehan jabatan kita untuk menguruskan kerja-kerja buat kita. Dan kita di peringkat PPD, jabatan kena simpan keyakinan itu kepada masyarakat. Biar orang kata bekerja di jabatan adalah tempat yang terbaik, dan mereka yakin dengan kualiti perkhidmatan kita kepada masyarakat, dan mereka yakin dengan percaya kepada kita yang menjalankan tugas di jabatan dan di PPD. Berikutnya adalah kepentingan hati, di mana yang tuan-tuan sedia maklum,
Hati kita ni kena sentiasa menuju kepada kebaikan. Next, secara ringkas, yang ini adalah gugurkan, reduce, eliminate dalam kerja buat dalam pengurusan kita ialah budaya kerja selo. Budaya kerja selo ni saya dah sebut selalu dah. Kita tak boleh bekerja untuk kembangkan diri kita dalam urusan kerja. Mana dalam kita ada 14 sektor, kita ada 25 unit di jabatan, begitu juga di PPD. Kita kena bekerja secara berpasukan, tak boleh buat kerja secara silo. Kalau di sektor sekolah, sektor perancangan dia ada unit-unit situ. Walaupun ada unit yang lain, tapi untuk menjayakan pendidikan kita kena bekerja bersama-sama. Kemudian yang berikutnya adalah kita kena gugurkan sangka buruk kepada sesama rakan sekerja. Yang ketiga, kita kena gugurkan hati yang tak baik dalam diri kita. InsyaAllah, di mana yang Tuan Turis sebut, hati, penyakit hati kita kena tinggal, penyakit keramat kita kena tinggal, penyakit insaniah kita kena tinggal. Kita kena jaga hati kita. Hati yang baik akan melahirkan pegawai yang baik. Hati yang baik boleh melahirkan anak-anak kita yang baik. Kalau kita hati yang kita pelihara hati kita, kurangkan perasaan tak puas hati kepada pengarah. Saya tak puas hati kat tuan-tuan, tak apa. Tuan-tuan tak puas hati kepada saya, tak boleh lah. Saya tak nak buat orang pun. Saya mahu baik je, baik hati. Kalau tuan-tuan tak puas hati kat pengarah, mai sembang dengan pengarah. Kalau pengarah tak puas hati, pengarah tegur tuan-tuan. Itu hati kita kena jaga. Yang itulah pesanan saya pada pagi ini. Dan hari ini saya ingin umumkan bahawa sektor pembelajaran kita telah berpindah ke Zon B SSTP kita. Dan pada 8 bulan ni kita pergi melawat lah di sektor pembelajaran di Zon B SSTP kita. Mana di bangunan persekutuan sana ada tinggal sektor pembangunan murid sahaja di sana. Dan sektor pembelajaran akan berpindah dan telah berpindah ke Zon B. Kita sekarang ada 2 zon. Zon A yang induk sana, Zon A Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Zon B ialah STP yang ada lebih kurang 6-7 sektor juga. Dan baru-baru ini sektor pembelajaran akan berpindah, telah berpindah. Dan kita akan buat rasmian sektor itu yang akan disempurnakan oleh Tuan Haji Ahmad Syukri kita lah. Sempena beliau yang bersara pada 8 bulan nanti. Dia pun dipahamkan Tuan Haji Ahmad Syukri ini jemput kita semua pergi makan kuih. Dia nak bersara. Memanglah beliau akan bersara pada 8 bulan. Kemudian beliau juga buat kenduri pada hari itu. Dan bagus juga lah buat 8 bulan kenduri, hari bersara dia kenduri. Selama ni kita bila bersara, lepas bersara baru nak buat, lepas send off baru buat kenduri di rumah. Tentulah tak pergi ramai-ramai. Tapi pada 8 bulan beliau buat kenduri, mulai pukul 11 pagi 400 kita ni kena pergi makan kenduri. Jangan seorang pun tak makan kenduri pada 8 bulan. Kemudian yang kedua, hari ini saya nak sebentar lagi kita nak buat perasmian kereta baru. Kita telah dalam masa sebulan lepas kita dapat CRV, kita dapat kereta baru Persona, kita dapat van yang baru. Dan pada hari ini hasil usaha kita semua dan doa kita semua, yang tak kira pun tak apa, tak ada usaha pun tak apa, tapi berdoa bagi dapat kereta. Hari ini kita nak rasmi kereta X70 di luar sana. Tuan-tuan jangan lari balik awal. Tengok saya gunting dulu. Tuan-tuan baliklah. Okey.
nikmat kita dapat kereta. Sebab kereta ni adalah untuk bekerja, untuk meletakkan pendidikan kita yang lebih tinggi. Kita baru bulan yang lepas, saya ambil mesyuarat di Kuantan bulan yang lepas. Kita dah dapat kereta CRV. Negeri lain tak dapat. Negeri lain tak dapat. Orang tanya, macam mana kau boleh dapat kereta? Ini tuan-tuan kira kita ada lah jalan-jalan kerja kita. Orang lain tak dapat kereta CRV. Kemudian selang 2 minggu pula PPD Langkawi kita hantar CRV sebuah lagi. PPD Langkawi kita dapat lagi CRV warna hitam, kita letak di PPD Langkawi. Sebab PPD Langkawi ni dah ramai pegawai kanan kementerian, kadang-kadang KSU, KPPM, banyak mesyuarat kementerian buat di Langkawi. Kita hantar CRV di Langkawi, nak jaga imej pendidikan, Kemudian PPDC yang selama ni kereta boleh kerja rosak aja, kita hantar persona yang baru. Kemudian baru ni kita dapat van yang baru, kita letak di sekolah menengah Syed Muhammad Bukhari. Kemudian kita nak pinjam sat lah, letak di sekolah muda lah, urus SK Bukit Meriam tu. Kemudian pada hari ini kita dapat X70. Dan dalam tempoh itu, kira harga-harga kereta ni, kita dah dapat 1 juta satu bulan. CRV 174,000, 2 buah dah 400,000, dah hampir 400. X70 130, Persona 60, kira-kira 1 juta kita dapat duit. Hasil usaha kita semua dan doa tuan-tuan dan perempuan. Saya pun naik kereta CRV pun 8 bulan lagi. Kemudian saya buat Camry lama saya lah. Kan, nanti tak mau jual Camry lama. Itulah nikmat. Ni, Cikgu Nawawi nak usaha, dia nak beli kereta baru, dia kata saya tadi. Kan, Cikgu Utama Kubrari pun nak melancong. Ya, Cikgu Taufik pun nak beli rumah baru. Okey, kalau macam tu saya ucapkan terima kasih sekali lagi di atas komitmen tuan-tuan dan perempuan, supaya doakan supaya Jabatan Pendidikan Negeri Kedah kita adalah jabatan yang orang suka bekerja dan orang suka berurusan di Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Najib Zaini atas ucapan dan perkongsian itu tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin yang dirahmati sekalian, dengan berakhirnya ucapan itu tadi, maka selesailah sudah majlis perhimpunan bulanan kita pada kali ini. Sekali lagi saya bagi pihak urusia pelaksana perhimpunan dengan ini merakamkan ucapan ribuan terima kasih atas kehadiran semua dan menyusun jari 10 memohon maaf seandainya sepanjang saya dan rakan-rakan setugas mengendalikan majlis terdapat tingkah laku atau tutur kata kami yang kurang menyenangkan. Akhir kata saya akhiri majlis ini dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedah yang berbahagia Tuan Najib Zaini berserta barisan kepimpinan tertinggi jabatan beredar meninggalkan majlis, seterusnya menyempurnakan majlis penerimaan dan perasmian kenderaan baru Jabatan Pendidikan Kedah yang akan disempurnakan oleh Tuan Pengarah Pendidikan Kedah di hadapan pintu utama Dewan. Sekian, terima kasih. Kereta baru ni, kereta baru pun jadi ya. Tengok tak apa, boleh naik sekali lagi. Tak naik tak apa, tengok kereta.
Puan, Yang berbahagia Tuan Haji Rozani bin Ahmad, Taraf Pendidikan Negeri Kedah, Dr. Tuan Haji Ismail bin Osman, Tuan Haji Ahmad Syukri bin Syafi'i, Tuan Sabri bin Osman dan Tuan Sa'adun, barisan KPPK, KPPD dan KPPD sekian. Agak jarang-jaranglah kita adakan, iaitu majlis penerimaan dan perasmian Ketua Baru Jabatan Pendidikan Negeri Kedah yang akan dirasmikan oleh Tuan Pengarah sendiri. Tanpa buang masa, saya bagi Tuan Pengarah untuk sedikit ucapan. Silakan. Silakan. Kita untuk menggerakkan pejabat kita, dan kita ini kita khususkan secara khusus kepada sektor infrastruktur perolehan untuk menggerakkan kerja pemantauan projek, dan juga secara umumnya kita juga boleh mohon untuk nak guna kereta ini. Itu secara penggunaannya, dan kita betul ini kereta yang cantik, dan kita harap lepas ini kita dapat lagi kereta lah, tuan-tuan dan puan. Sekian, terima kasih. Yang digunakan secara bersama oleh SIP dan jabatan, dan kenderaan ini juga adalah yang kenderaan baru ketiga yang diterima oleh GPN pada tahun ini. Akademi Zak. Seterusnya, majlis mempersilakan Tuan Pengarah dengan Encik Suhaidi untuk bersama-sama menaiki kenderaan eksekutif dan secara rasminya merasmikan merupakan pengguna pertama kenderaan ini. Silakan. Dan sekian, dengan ini maka selesailah sudah majlis kita pada hari ini. So, majlis sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih dengan kehadiran Tuan Puan bagi menjayakan majlis pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.